Selamat datang. Mari kita kenali berkaitan dengan pelaziman operan. Berikut merupakan pengenalan dan definisi. Ia mula dikaji oleh Edward L. Thorndike dan beliau telah memperoleh ijazah kedoktoran PhD dalam bidang psikologi dari Universiti Harvard. Skinner telah menjalankan berbagai kajian dan buku pertamanya The Behavior of Organism pada tahun 1938 yang menghuraikan prinsip-prinsip utama pelaziman operan. Perkataan operan dicipta oleh Skinner yang membawa maksud bertindak ke atas. Pelaziman operan ialah apabila organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu mengoperat atau operating ke atas persekitarannya. Contoh situasi yang kita boleh lihat adalah seekor anjing akan menghulurkan kaki depannya sekiranya ia ketahui bahawa tingkah laku itu akan diikuti dengan makanan. Begitu juga dengan seorang budak yang mengemas tempat tidurnya jika dia tahu dia akan dibelanja aiskrim oleh bapanya. Kita lihat pula kepada konsep kotak Skinner yang di mana ia dipelopori oleh Skinner. Skinner percaya bahawa organisma akan terus melakukan perkara yang lazim sehingga mereka tidak sengaja menjumpai stimulus yang mencipta keadaan baru lalu menyebabkan perubahan dalam tingkah laku. Untuk mengkaji perkara ini, beliau meletakkan seekor tikus ke dalam sebuah kotak yang dikenali sebagai kotak Skinner. Di dalam kotak tersebut terdapat satu tuas di mana apabila ia ditarik oleh tikus tersebut, ia akan mengeluarkan makanan. Perbuatan menarik tuas untuk memperoleh makanan disebut sebagai pelaziman operan. Eksperimen ini menunjukkan bahawa suatu tindak balas hanya akan berulang jika terdapat ganjaran yang akan diperoleh. Seterusnya kita beralih kepada konsep pelaziman operan. Contoh situasi yang diberi adalah jika anjing peliharaan anda iaitu Koko membuang air besar di atas kapet di ruang tamu rumah anda boleh memberi pengukuhan yang menggalakkan Koko mengulangi perbuatan itu lagi atau denda terhadap Koko supaya dia tidak mengulangi perbuatannya itu. Pengukuhan dan denda boleh terjadi secara positif dan negatif. Jika pengukuhan tersebut positif, anda boleh memberikan tulang sebagai ganjaran yang menunjukkan isyarat boleh mengulanginya. Manakala jika pengukuhan negatif dan ingin Koko mengulangi perkara itu, anda boleh membuangkan kola di lehernya yang membataskan pergerakannya. Jika denda tersebut positif, anda boleh memarahi Koko supaya dia tidak mengulangi perbuatan itu. Manakala jika denda itu negatif, kita boleh membuang kapet tersebut yang membuatkannya selesa membuang air besar di tempat itu. Seterusnya kita beralih kepada kelebihan dan kekurangan hukuman. Kelebihan hukuman adalah dapat memperbaiki akhlak dan kelakuan, mempertingkatkan jati diri, serta dapat menanamkan sifat yang berdisiplin. Kekurangan hukuman adalah dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan hati, menghasilkan gangguan emosi serta persoalan etika dan menyebabkan perlakuan tingkah laku yang negatif.